Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof bersama anda dalam agenda awal ini, versi dan juga edisi 9 Disember 2022. Hari ini merupakan Hari Anti Rasuah Antarabangsa, satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan disambut di seluruh dunia. Ini bagi memastikan dan juga untuk meraihkan kesedaran pasal bahayanya rasuah, betapa pentingnya iltizam dan juga tekad digembling untuk memastikan masalah rasuah di seluruh dunia dapat diatasi dengan baik. Dan tahun ini merupakan ulang tahun yang ke-20 bagi United Nations Convention Against Corruption yang diperkenalkan sejak tahun 2005, dan tahun ini temanya ialah Uniting the World Against Corruption ataupun bersatu menentang rasuah. Dan hal yang berkaitan dengan rasuah dan juga hal yang berkaitan dengan memerangi rasuah adalah agenda yang paling signifikan dalam konteks kita hari ini. Apatah lagi setelah kita menghadapi dan juga selesai menjalani pilihan raya umum yang ke-15 dengan pentadbiran kerajaan yang baru, kerajaan perpaduan ini, apakah pembaharuan dan juga iltizam yang kuat untuk kita dapat memastikan bahawa perang memerangi rasuah dapat dilakukan dengan begitu giat dan juga begitu menyeluruh. Saya bersama dengan Presiden Transparency International Malaysia, Dr. Muhammad Mohan. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami dalam hari yang saya kira cukup signifikan pada hari ini. Pertamanya Doktor, mungkin kita dapat berganjak sedikit dengan sebagai permulaannya. Mungkin kita dapat melihat bagaimana kita memahami dan juga mengetahui dengan lebih jelas Hari Rasuah Anti Rasuah Sedunia ini. Apakah tekad dan juga iltizam yang diletakkan oleh pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga memilih tarikh hari ini 9 Disember sebagai satu perkara ataupun tarikh yang signifikan untuk diraikan untuk kita sama-sama memerangi rasuah secara globalnya? Okey, terima kasih ya. Sebenarnya Hari Anti Rasuah ini, International Anti Corruption Day, pada setiap tahun pada 9 Disember ini, dia disambut tiap-tiap tahun. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang rasuah dan peranan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang rasuah ataupun dikenali sebagai UNCAC. Dan Malaysia pernah antara negara yang menandatangani dalam UNCAC ini, dan untuk memerangi dan mencegahnya. Jadi tema pada tahun ini ialah untuk iaitu Uniting the World Against Corruption ataupun menyatukan dunia terhadap rasuah. Yang tema ini dia menekankan hak dan tanggungjawab setiap individu dalam menangani jenayah rasuah melalui kerjasama dan penglibatan setiap rakyat dan institusi untuk mengatasi kesan buruk akibat rasuah. Jadi setiap lapisan masyarakat, sama ada penjawat awam ataupun pegawai penguatkuasa ataupun wakil-wakil dari media, dari sektor swasta, masyarakat awam, ahli akademik dan belia sekali memainkan peranan penting dalam hal ini. Jadi pertempuran dengan rasuah ini memerlukan dorongan kolektif kerajaan dan jentera rakyat yang berperanan memulihkan Malaysia melalui polisi dan perundangan serta transformasi moral budaya yang lebih telus dan bertata susila. Jadi inilah mesej yang kita ingin sampaikan kepada seluruh negara pada tahun ini. Kita melihat bahawa memerangi rasuah adalah agenda utama dan juga modal politik dan juga kempen politik pada pilihan raya umum yang ke-15 dahulu. Dan juga kalau kita melihat sejak 5 atau 6 tahun kebelakangan ini, rakyat benar-benar serius untuk menolak mereka yang terlibat dengan rasuah dan juga mahukan reformasi dan juga reformasi sistem itu dilakukan dengan secara menyeluruh. Apabila kita melihat kepada dalam kerangka besarnya, rasuah ternyata mengancam sistem demokrasi dan juga sistem undang-undang. Tapi di mana kita pada ketika ini, Doktor, kalau kita dapat fahami, kita sudah melalui PRU ke-15, kita membentuk kerajaan yang baru, dan apa yang kita tunggu dan juga kita mahu lihat dalam aspek memerangi rasuah dalam konteks kita di Malaysia dengan struktur dan juga pembaharuan ataupun dengan kerajaan yang baru ini? Okey. Pertama, kerajaan baru ini ialah kerajaan perpaduan. Jadi berkenaan dengan apa yang rakyat rasa, kita pemimpin politik terutama sekali kena sedar pemahaman mereka berkenaan dengan rasuah sejak 5-6 tahun ni, terutama sekali dengan
media sosial ni, mereka faham apa yang berlaku. Dan juga sejak 2018 bila kes besar seperti SRC dan 1MDB didedahkan, maka rakyat sedar apa yang sebenarnya berlaku, di mana ketirisan berlaku dan sebagainya. Dan hari ini bukan seperti dulu, segala laporan seperti laporan audit negara boleh di Google dan didapati dan rakyat boleh membaca. Jadi isu rasuah ni, memerangi rasuah ni menjadi isu agenda utama, terutama sekali banyak parti-parti politik. Tetapi di mana di Malaysia berada di sekarang selepas PRU 15, masalah kita masih begitu juga seperti tahun yang lalu. Kalau kita tengok indeks persepsi rasuah ataupun corruption perception index, dia masih tidak memuaskan. Malaysia di markah yang kita memperolehi pada tahun 2021 ialah 48. Dan ranking kita ialah 62. Jadi untuk tahun ini, kalau kita belum dapat lagi keputusan untuk tahun 2022, bulan depan kita akan keluarkan keputusan untuk tahun 2022, tetapi pada pendapat saya tidak banyak ada perubahan. Jadi selepas PRU ke-15 ini, kerajaan perpaduan ini perlu bekerja keras supaya untuk membaiki lagi situasi, terutama sekali dari segi tata kelola, pentadbiran, ketelusan, accountability dan sebagainya. Jadi ini saya harap akan menjadi satu daripada agenda utama kerajaan perpaduan ini. Doktor, bagaimana kita memahami? Satu ialah persepsi, itu penting, tapi realiti dalam bentuk polisi itu juga penting. Kerana kalau kita melihat kepada indeks-indeks seperti CPI contohnya, ianya bagaimana rakyat dan juga masyarakat benar-benar merasai bahawa rasuah itu ditangani dengan baik ataupun tidak ditangani dengan baik. Persepsi itu sentiasa berkait rapat dengan cara dan juga usaha kerajaan ataupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk menangani isu ini. Namun dalam konteks hari ini, bagaimana pentingnya reformasi dan juga pembaharuan dan juga tindakan tegas itu dapat dilakukan dalam jangka masa yang pantas ini? Kerana ada yang mengatakan bahawa apabila kerajaan perpaduan dibentuk, sukar untuk persepsi positif itu diberikan kepada pentadbiran kerajaan kerana ada penglibatan beberapa individu yang terpalit dengan kes rasuah masih lagi berada dalam sebahagian daripada kerajaan. Itu fakta. Tapi daripada persepsinya, penganalisis mengatakan bahawa penting juga kerajaan untuk bertindak untuk reformasi institusi. Ini berkaitan rapat dengan pengakihan pemisahan kuasa antara pegawai negara dan juga pendakwa raya. Betapa pentingnya institusi seperti SPRM untuk menjadi satu badan yang lebih bebas. Kenapa perkara itu perlu dilakukan sekarang dan tidak boleh ditunggu dalam jangka masa 6 bulan lagi pada pandangan doktor? Okey, pertama kita balik pada lepas PRU 15. Situasi yang kita hadapi hari ini ialah sesuatu situasi yang kita tidak jangkakan, di mana sebagaimana yang kita tahu 2 minggu dulu selepas pilihan raya, parlimen bergantung dan satu kerajaan perpaduan dibentuk. Masalah di sini ialah parti-parti yang menjadi bergabung untuk menjadi kerajaan perpaduan ini, mereka ada agenda atau manifesto masing-masing. Dan bukan semua yang meletakkan memerangi rasuah itu satu daripada agenda utama. Tetapi walau bagaimanapun, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam ucapan pertama beliau menyatakan bahawa good governance atau tadbiran tata kelola yang baik, ketelusan dan integriti adalah diberi keutamaan. Dan oleh kerana itu, saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi bahawa dia perlu dipercepatkan. Itu sebab reformasi institusi ini diberi keutamaan oleh Perdana Menteri, di mana Menteri bahagian hal ehwal undang-undang dan sebagainya di Jabatan Perdana Menteri dilantik dan beliau terus mengambil tindakan untuk melihat bagaimana pengasingan kuasa di antara pengguam negara dengan pendakwa raya dapat dipercepatkan. Jadi itu satu langkah yang baik. Jadi selain dari itu ada juga banyak lagi reformasi institusi seperti mengadakan satu akta dana politik dan juga pembaikan undang-undang lain seperti akta pemberi maklumat
dan juga untuk menjadikan SPRM ini satu badan yang lebih bebas dari apa yang kita ada sekarang. Contohnya perlantikan SPRM mengikut akta sekarang, calon dipilih oleh Perdana Menteri dan diberi nama pada Yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Agong akan melantik. Jadi itu antara perubahan-perubahan yang perlu dibuat supaya pemilihan ini mungkin boleh dibuat oleh satu jawatan kuasa parlimen yang terpilih dan sebagainya. Jadi inilah reformasi-reformasi yang perlu dibuat supaya kita dapat mempercepatkan lagi segala reformasi dan memerangi rasuah. Adakah reformasi-reformasi yang disebutkan oleh doktor ini memerlukan satu gerak kerja yang begitu teknikal dan sukar untuk dilaksanakan? Ada dalam contoh dalam situasi seperti mengadakan satu akta dana politik dan juga pengasingan kuasa di antara pengguam negara dengan pendakwa raya, dia memerlukan sokongan 2/3 di parlimen. Jadi ini mungkin kita tak pasti, cuma selepas 19 Disember baru kita mungkin akan tahu sama ada kerajaan perpaduan ini ada sokongan 2/3. Tetapi macam dalam situasi pengasingan kuasa di antara pengguam negara dengan pendakwa raya, saya berasa isu ini, saya rasa confident sebab isu ini untuk kepentingan semua parti. Bukan saja yang memerintah tapi maupun juga di mereka di pembangkang juga, saya rasa mereka akan menyokong. Jadi dia perlu ada perbincangan di antara dua pihak dan saya pasti mesti boleh mendapat sokongan 2/3. Tapi ia memerlukan banyak perbincangan dan isu-isu perundangan dari segi teknikal dan sebagainya perlu dikaji dan dibincang. Jadi kalau diusahakan, saya rasa dalam tempoh 6-8 bulan perkara ini boleh dijadikan. Tetapi mungkin dalam isu akta dana politik ini mungkin akan mengambil masa yang lebih lagi. Tetapi itu bergantung pada dua-dua pihak dari pembangkang dan juga pemerintah, bagaimana mereka boleh bincang dan dapat satu persetujuan. Doktor, saya masih lagi nak bercerita pasal gabungan dan juga kerjasama parti politik kerana PRU 15 juga membawa perubahan cara berpolitik dan juga orang politik perlu buat kerja dengan cara yang baharu yang sepatutnya, khususnya dalam konteks kerajaan berpaduan. Ini memerlukan lebih banyak mesyuarah dan juga perlukan lebih banyak perbincangan. Kalau dahulunya cerita mengenai membentras rasuah ni seolah-olah agak tabu untuk setengah pihak. Tapi pada hari ini, pada pandangan doktor, mengapa agenda memerangi rasuah adalah satu agenda yang dimaukan oleh rakyat dan sesiapa pun parti politik ataupun ahli politik yang menjuarainya akan juga memenangi sokongan rakyat? Pada pandangan doktor, kerana kalau kita melihat kepada kesedaran rakyat dan juga kemahuan rakyat untuk isu rasuah ini ditangani dengan lebih tegas dan juga lebih bijak, doktor. Pada pandangan doktor bagaimana? Sebenarnya gelombang ini dia bermula dari PRU ke-14 dan dalam PRU ke-15 dia menjadi lebih lagi ketara di mana rakyat yang sebenarnya menolak ataupun ingin memerangi rasuah ini. Jadi sesiapa mana pemimpin atau parti politik yang membuat agenda ini ataupun manifesto ini untuk memerangi rasuah pasti akan mendapat sokongan rakyat. Tetapi pemimpin politik perlu ingat dan juga pemerintah sekarang, rakyat memerhatikan janji-janji yang dibuat di mana mereka akan melaksanakan perubahan perundangan ataupun mengadakan tender terbuka dan sebagainya. Ini bukan seolah-olah memberi ucapan saja, tetapi rakyat nak melihat bahawa perkara-perkara ini dilaksanakan. Jadi ini menjadi agenda utama sebab hari ini sebagaimana yang saya kata tadi, maklumat yang disampaikan, yang diterima oleh rakyat melalui sosial media ini dahsyat. Dalam masa yang singkat mereka boleh tiap-tiap hari macam-macam
informasi mereka boleh mendapat. Jadi inilah perbezaan berbanding dengan 10 tahun dulu dengan sekarang. Rakyat mengambil minat. Mereka sedar bahawa punca utama masalah di negara kita ini ialah ketirisan dan tata kelola yang tidak baik dan tidak ada accountability. Jadi inilah sebabnya pemimpin-pemimpin kena sedar bahawa mereka perlu buat kerja dengan mandat yang didapati, yang diberi oleh rakyat. Mereka perlu buat kerja dan memberi keputusan apa yang mereka mencapai. Doktor, bagaimana dalam masa yang sama peranan rakyat itu juga penting kerana kita mungkin melihat ada setengah rakyat mengatakan bahawa agenda memerangi rasuah ini ialah agenda kerajaan. Sejauh mana kerajaan memerangi rasuah, sejauh mana kerajaan mengambil tindakan tanpa mengira jerung besar ataupun ikan bilis. Tapi akhirnya pembudayaan rasuah, anti rasuah itu perlu bermula daripada rakyat. Pemimpin ataupun orang-orang tertentu tidak akan sesuka hati mereka mengamalkan rasuah sekiranya tiada rakyat juga yang mengizinkan perkara itu terjadi. Kadang-kadang masih lagi berada dalam masyarakat yang bahawa tak apalah kita ambil sikit je, tak sebesar orang-orang tertentu yang ambil jumlah yang begitu besar. Walhal ini satu budaya yang secara tidak sedar berlaku di kalangan rakyat secara keseluruhannya. Mungkin doktor dapat memberikan analisis peranan masyarakat biasa kerana rasuah berlaku di pelbagai peringkat, tidak kira besar ataupun kecil, dan setiap seorang daripada kita mampu untuk melakukan perubahan itu. Tidak semestinya kena tukar polisi semata-mata, tapi kalau dengan menolak rasuah ataupun tidak memberikan rasuah ketika disaman sebagai contohnya adalah sebagai perkara yang paling senang untuk dilakukan. Adakah doktor melihat bahawa pembudayaan benci rasuah itu menyeluruh ataupun masih lagi kita berpihak ataupun kita tidak melakukan secara tegas secara keseluruhannya sebagai individu? Okey, pertama sekali bermula dari diri kita sendiri, kita perlu mengukuhkan nilai moral berteraskan prinsip ketulusan dan integriti. Itu pertama kita perlu ada. Yang kedua ialah menjalankan peranan sebagai rakyat, mendukung hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebuah negara yang bebas daripada rasuah. Dan saya ingin menyatakan di sini, pada tahun 2019, satu kajian dibuat oleh Transparency International di mana dipanggil Global Corruption Barometer. Dan dalam satu daripada soalan dalam kajian yang dibuat ini, dia buat kajian di kalangan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Laos, Cambodia dan sebagainya. Soalan yang ditanya adalah, adakah secara sosial sesuai untuk melaporkan insiden rasuah atau kes rasuah. Jadi dari kajian itu didapati, Malaysia di tangga yang terakhir. Maksudnya 48% saja dari rakyat Malaysia yang disoal menyatakan bahawa adalah sesuai untuk membuat laporan berkenaan dengan rasuah. Yang 52% rasa tak perlu. Jadi ini yang menjadi satu masalah di dalam budaya kita, di mana rakyat sendiri perlu berubah. Sebab kita tidak boleh tunjukkan jari pada pihak penguatkuasa seperti SPRM, apa SPRM buat ataupun apa kerajaan buat, tetapi rakyat sendiri juga perlu, kalau kita tahu ada penyalahgunaan kuasa ataupun ada ketirisan berlaku, rakyat kena bersuara. Dari apa yang maklumat hari ini yang rakyat boleh dapat dari melalui social media dan juga media-media lain, mereka perlu mengambil berat tentang ini, perkara ini dan menyuarakan. Dan ini harapan saya bahawa rakyat mula sedar bahawa satu perubahan perlu dibuat supaya pemimpin-pemimpin yang kita beri mandat itu buat kerja dengan betul, dengan telus. Dan yang paling penting, satu masalah besar dalam budaya kita ialah budaya accountability. Ini yang kurang saya rasa. Budaya accountability itu tidak ada dan ini menyebabkan banyak kesalahan-kesalahan yang mereka buat itu tidak dihukum atau mereka tidak mengambil tanggungjawab. Itu yang masalah besar. Bagaimana itu dapat diubah, doktor? Kerana apabila tadi kita sebut cerita mengenai akta untuk whistleblower, kita bercerita mengenai reformasi institusi, mungkin penonton malam ni rasa, tidak ada kena-mengena dengan saya, contohnya. Tapi bagaimana perkara-perkara seperti itu kalau diuruskan akta-akta sedemikian dapat memberikan keyakinan kepada rakyat untuk lebih membuat aduan, untuk memastikan bahawa setiap aduan mereka diambil kira dan siasatan dimulakan. Dan itu perkara yang rakyat kita rasa pada hari ini tidak lagi nampak pentingnya mereka untuk memberikan maklumat yang betul
dan ini dapat mengubah budaya anti rasuah di Malaysia pada pandangan doktor? Okey, berkenaan dengan membaiki Akta Pemberian Maklumat atau Whistleblower Act 2010, ini kerana dalam akta ini ada banyak kelemahan dalam akta ini, akta yang kita ada di sini. Satu daripada isu ialah setengah-setengah section dalam akta ini dia bercanggah sebab dengan undang-undang lain. Contohnya kalau diberi perlindungan sebab memberi maklumat, sekiranya mereka melanggar dalam akta lain, contohnya akta rahsia dan sebagainya, secara automatik perlindungan mereka hilang. Jadi bila pemberi maklumat ini sedar perkara ini, mereka tidak akan ke depan untuk memberi maklumat. Jadi ini satu, kalau sekiranya akta ini boleh dibaiki, kita perlu memberi pengajaran dan maklumat kepada rakyat supaya akta ini sekarang lebih friendly dengan untuk rakyat, supaya mereka berani untuk datang dan memberi maklumat dan mereka boleh diberi perlindungan. Itu satu cara. Yang kedua ini ialah dari segi accountability yang saya nyatakan tadi. Satu budaya accountability ini kena diwujudkan di negara kita, di mana kalau ada mereka yang diberi tugas untuk melaksanakan sesuatu tugas yang mengambil projek lah contohnya, beri berjuta-juta ringgit, dan sekiranya ada sesuatu yang tidak elok berlaku seperti ketirisan dan rasuah dan sebagainya, mesti ada hukuman yang sepatutnya diberi dan juga mereka perlu mengambil tanggungjawab. Jadi ini yang menjadi masalah di negara kita. Jadi budaya accountability ini saya rasa masih tidak memuaskan. Secara keseluruhannya, untuk memerangi rasuah ianya bukan tertakluk kepada satu pihak saja, tapi ianya secara menyeluruh daripada aspek pendidikan sehinggalah kepada penguatkuasaan. Tetapi sesuatu boleh bermula dengan diri kita sendiri. Doktor, pada akhirnya mungkin apa yang nak dikatakan kepada mereka yang menonton pada malam ini supaya kita dapat memulakan langkah untuk memerangi rasuah ini secara individu dan juga dapat diterapkan melalui budaya dengan sekeliling kita. Ada yang buat eksperimen anak-anak kat sekolah lebih mudah untuk memerangi rasuah dan juga mereka lebih jujur untuk menyatakan tidak kepada rasuah berbanding mereka yang sudah berjawatan dan sebagainya. Tetapi sesuatu perlu dimulakan untuk menggerunkan perasuah ini, doktor. Mungkin terakhirnya, konklusinya bagaimana? Ya, secara keseluruhan ini perang untuk memerangi rasuah ini satu perang jangka masa panjang. Walaupun reformasi institusi dan sebagainya dibuat, balik pada diri sendiri dan rakyat sekali, kita kena balik pada peringkat muda lagi. Maksudnya anak-anak kita di rumah, peranan yang dimainkan oleh ibu bapa amat penting. Terutama sekali nilai-nilai perlu diterapkan pada anak-anak kita. Contohnya jangan ambil barang orang, kita perlu jujur, kena berintegriti. Jadi integriti perlu bermula di rumah. Dan bila mereka ke sekolah nanti, bila mereka dah meningkat umur 7-8, pihak guru di sekolah juga perlu memainkan peranan. Jadi walaupun perkara ini kita dah tahu, tetapi saya rasa peranan dari ibu bapa dan di sekolah-sekolah rendah perlu diperbanyakkan lagi supaya nilai-nilai ini dapat diterapkan pada anak-anak kita. Ini yang cara yang baik untuk mengatasi masalah rasuah ini dalam jangka masa yang panjang. Walaupun benda-benda lain yang kita buat macam akta dan reformasi institusi dan sebagainya, untuk saya ini dah terlambat. Kita perlu mula dari kecil lagi untuk anak-anak kita. Jadi itu yang harapan saya di masa depan, peranan yang lebih lagi boleh dimainkan oleh pihak ibu bapa dan integriti ini perlu dimulakan di rumah. Okey, Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari yang cukup signifikan pada hari ini. Dr. Muhammad Mohan merupakan Presiden Transparency International Malaysia. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Semoga akhirnya kita dapat mesej yang jelas pada hari ini bahawa untuk memerangi rasuah kita tidak perlu takut untuk berkata tidak kepada rasuah, dan ini juga akan menghantar mesej yang jelas dan menggerunkan mereka yang bergelar perasuah. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jika ada pandangan cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Teruskan perbincangan yang baik di sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.